degrees daripada R1. Okay. Kita di sini. This is yang hijau ni FV21. This is FV22. This is FV23. Okay. Jadi awak lihat vektor tu gabungan vektor FV21, FV22 dan FV23 ini membentuk daya tindak balas, ilasan tindak balas dalam arah lawan jam. Okey, baik. Okey, boleh faham daripada rajah tadi, kemudian free body diagram, kita masih lagi tak mengira pun lebih. Okay. Dah 1 jam, masih lagi tak mengira, nak menjelaskan itu. Kalau kamu faham apa yang saya dah explain dalam masa tempoh 1 jam ni, okey, pengiraan hanya mengambil masa, kalau awak selesaikan dia hanya mengambil masa sekitar 30 minit sahaja. 30 minit sahaja. Sebab awak dalam nak menjawab soalan, awak tak perlulah nak explain macam saya bercakap tadi, 1 jam tu. Saya nak bagi awak faham dia, saya explain satu persatu. Baik, sekarang kita pergi kepada satu-satu. Primary load, sekarang baru kita nak kira. Okey, kita balik kepada test ini, kita pergi kepada perhatian bersih. Kita pergi kepada saya lakarkan dulu supaya senang awak nak faham. Okay. Sekarang ni ialah direct shear. Kita kata primary load. Okay. Direct shear. Load. Seperti yang kita dah lukis tadi, warna orange tadi. Okay. Gaya dia bertindak ke atas. Okay. Ini ialah FV11, FV12 dan FV13. Dan saya dah explain bahawa daya ini pada setiap book untuk kategori direct shear load ni kita akan bagi dia secara adil dan tak sama. So, maksudnya FV12 akan sama dengan FV11 akan sama dengan FV13. Dia akan sama kita bagi, iaitu FV total daya yang bertindak di sini, FV ni bagi dengan berapa banyak bilangan bolt dalam case ini 3 batang bolt. So FV adalah 24 km, kita bahagi 3 48 km. So each bolt akan menanggung 8 km. Okey, seperti yang saya explain dalam kuliah bahawa daya tidak subjek kepada jarak. 1 kilometer pun sana 10, ada kat sini pun 10 juga. Okay. 1 sentimeter sana 10, sini pun 10. Itu tak subjek kepada jarak. Baik. Terusnya kita lihat kepada tadi, kita lihat tadi dah, kita dah tahu dah. Yang pula tanya lagi, ada secondary load kita dah bahaskan tadi. Secondary load. Okay. So yang pertama kita lihat kepada kita follow solution. Solution board. Solution. Baik.
Torsion load. Oh, torsion load. Okay. So, saya lukis board lagi sekali. Okay. Saya bertindak di sini tadi dalam di tengah ni sebenarnya dalam arah lawan jam. Okay. Kita tanda hijau tadi. So, ikut jam. Tengah ni. Ikut jam. Kita buat. Okay. 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 Ini adalah R1. Ini tadi adalah R2. Di sini adalah R3. Okay. Ini FV2 1, FV22 dan FV23. Okay. So disebabkan oleh jarak di sini ialah 100 mm. Manakala jarak dari sini ke bot setengah bawah ni 200 mm. Okay. Dan jarak di antara kita tahu bahawa R1 sama dengan R2. Dan ini tak sama dengan R3. Okay. Jadi R1 sama dengan R2, R3 tak sama. Jadi kita boleh tahu di sini bahawa F21 samalah dengan V22. Tapi tak sama dengan FV23. So torsion sebab dia melibatkan jarak. Torsion is F times R. So dia ada jarak. Okay, so lain jarak, lain lah torsion. So, kalau sama jarak ni, sama torsion. Okay, baik. Jadi untuk mengira torsion ini, untuk mengira FV21, FV22, FV23 ini, so seperti saya explain dahulu, kita kena kira UT. Distribution load. Distribution load ke atas ketiga-tiga bot dalam kes ini. Okay. So UT adalah formula ialah T torque bahagikan dengan dalam kes ni ada R1, R2, R3. Boleh semak semula ke formula yang saya dah explain. Ini formula. Okay. So kepada surat baru. So UT is T R1 kuasa 2 tambah R2 kuasa 2 tambah R3 kuasa 2. Okay. So di mana T adalah F3 times kita panggil R lah. R besar lah. Okay. So FV ialah 34 km times R. R ialah 150 mm. Okay. So D dalam unit millimeter, D dalam unit kilometer.
Okey. Boleh. So, dapat jawapan berapa? 24 kali dengan ada ketok lah. Buat tinggi 150. Okey. Tiga 3,600. Satu, dua, tiga. 3,600 kilometer ataupun 3 juta 600 meter. Better kita gunakan lagi. Okey? Boleh? Kemudian R1 Doktor. saya. Saya yang boleh. Arm area satu. Macam mana? Kuat sikit. Orang awak ni kuat sikit. Apa dia? Tak dengar. Tak jelas. Apa dia? R yang sebab saya R besar. dengar R besar. R R besar. yang besar tu macam mana dapat? R. Baik. R besar. R besar yang ni. Laptop. T ni ialah 24 kali dengan ni. Okey, doktor. Ni R besar. Okey? Boleh? Boleh, doktor. Boleh. Baik. Seterusnya ialah R1. R1 ni ialah dari segi aspek geometri lah. Jadi centroid ni. Kita tengah pok. So ni R1. So R1 basically awak kena tahu awak A ni nanti kita tahu tadi dari sini ke sini is 150. Kita tahu dari sini ke sini is 100. Okay, so R1 adalah sama juga dengan square root 150 square tambah dengan 1 square. Okay, so tekan calculator dapatlah 180 point 3. Okay, 180.3 Newton millimeter. Boleh? So R2 samalah juga dengan R1. Which is 180 cm. So R3 is 300. Kita tengok dari awal ni ya. 300. Okay, so itu geometri. Okay. Baik. Seterusnya ialah kita balik semula nak kira UT ni. T bagi dengan R1 square tambah dengan R1 R2 square plus R. Sebenarnya actually T saya R3 100. R3 apa? 200. Oh ya, itu betul. Iya betul 200. Okey. Set ini. 200. Okey, salah. Ingat total jarak daripada pivotal point. Okey, 200. Okey. Jadi sebenarnya ini sama dengan 2R square tambah dengan R3 square.
Okay, sebabkan R1 sama dengan R. Jadi tadi tempat 3600000 bagikan dengan 2 kali 180 square plus dengan R3 square. Square 200 square. Ini dapatlah jawapan UT. Daya yang terakhir ke atas ketiga-tiga bok adalah 34.7. 34.7 Newton per mililiter. Okay. So akhirnya kita boleh tentukan FV yang paling besar lah. Okay. Paling besar samalah juga dengan UT kalikan dengan R paling jauh lah. Okay. Sebab UT pada ketiga-tiga bok sama saja. Jadi betul. Jadi Rmax dalam kes ini kita lihat R1 180.3, R2 sama, R3 200. Jadi tentulah yang max ini berlaku pada FP23 bok ketiga, iaitu samalah juga dengan UT 34.3 times dengan Rmax 200. Okay. Ini ditunjukkan kedua perkiraan yang lain. R1, R2, R3. 6857. 68. Okay. Jadi daya yang paling besar sekali ialah di FP23. Sebelumnya, jadi daya sebelum tadi 8 kN pada apa ni? Ini. Yang ini. Boleh? Pagi kN. Mana-mana bok sama saja. Jadi setakat ini sehingga kita ada satu load lagi, ingat kita ada satu lagi secondary load iaitu bending. Setakat ini dengan load yang ada ni kita boleh katakan bok yang paling kritikal bok 3 lah, bok ketiga. Sebab dari segi direction sama ketiga-tiga bok. Dari segi percentage torsion yang paling besar kat bok 3. Tapi sebelum kita kira kita dah tahu dah sebelum kita kira bahawa kalau ada kesan bending ni pivotal point masa bok atas lah yang paling, sebab dia jauh daripada pivotal point, bok atas yang paling kritikal. Bok satu, bok bawah-bawah ni ataupun bok ketiga ni dia tak kritikal in term of bending, in term of bending. So for that case kita kena kira lah juga daya di sebelah atas. Kita pergi kat sini, saya kira tadi. So instead of kita kira ni, kita kira jugalah FB21 ataupun FB21 sama dengan FB22. Okay. Bok pertama dan bok kedua. So samalah dengan UT times R1. So UT 34.3 kalikan dengan R1 180.3, saya dapat 6180.3. 6180. Okay. Baik, so ni kita nak kira kepada secondary load. Masih lagi secondary load. Jenis yang kedua, bending load. So saya lukis gambar rajah tadi.
load tidak di sini. Kita kata F itu ada 2 batang bolt. Okay, ini pivotal point. Okay, so pertama ialah kita nak kira UB. UB is M bahagikan dengan L1 squared plus L2 squared plus L3 squared. Kita ada tiga batang bolt. Bolt pertama, bolt kedua, bolt ketiga. Sama je macam UT tadi. Okay, cuma dia tak pakai T, dia pakai M. Okay, M moment. Moment adalah F times kita kata L lah. L besar. Ini L besar ya. L. So, L besar apa? 500. Ini F 24 24,000 Newton times 500. Okay. 4. Okay. Apa ni? 12 putar 12 putar. Newton. So L1 samalah dengan L2 iaitu 400 mm. L3 bolt ketiga adalah 100. Okay. Maka UB samalah 12 putar Newton millimeter bahagikan dengan 2 times 400 square plus 100. Jadi UB adalah 36.4. 36.4 Newton per meter. Okay. So kita lihat kepada F N. Okay. 2 paling besar lah. Okay. Samalah juga dengan UB times. So dalam kes ni yang paling besar sekali adalah sama ada L1 ataupun L2. So 36.4 times 400. So kita dapat apa? 1454 point 5. Okay, 1454.5. Okay. Dalam solution saya kira semua sekali ke setiap box. Baik. Kita perlu balik semula kepada yang ini. Ini primary load ni, direction load dengan torsion load.
Kita kena balik semula ke sini. Sebab apa? Sebabnya ialah direct shear load dengan torsion load ni, kedua-duanya adalah jenis shear. Okay, jenis shear. Jadi bila dia jenis shear, kita kena gabungkan dia. Okay, kalau you bagi vektor ini kepada pelajar sekolah kejuruteraan sains. Sekolah kejuruteraan sains ke fakulti sains? Tak pasti. Okay. Bagi pelajar sains pelajar bukan kejuruteraan, pelajar sains ataupun matematik, dia bagi pelajar matematik. Bagi pelajar matematik, dia bagi vektor, dia bagi nilai. Ketiga-tiga vektor ni akan dicampur. Boleh dicampur secara vektor, dicampur tiga-tiga secara vektor. Okay. Tetapi kamu sebagai pelajar jurutera yang akan mengetahui ada sebahagian vektor boleh dicampurkan secara vektor, bahagian lagi tak boleh dicampurkan. Sebab sifat vektor itu berbeza. Okay. Dia punya physical meaning dia berbeza. Okay. Kita campur dalam kes kita ni primary load dengan secondary load. Direct shear load kita boleh campur dengan torsion load. Vektornya kita boleh campur sebab dari segi physical meaningnya sama, iaitu dia bersifat shear. Manakala kita tak boleh nak campur vektor bending, vektor bending tu dari vektor juga, seperti yang saya dah lakarkan dalam free body diagram ni. Kita ada vektor bending, kita ada vektor direction, kita ada vektor portion. Kita tak boleh nak campur kepada vektor bending sebab physical meaning ni berbeza. Okay, jadi kat sini ada perbezaan di antara tindakan pelajar kejuruteraan dengan tindakan pelajar matematik. Okey? Baik. Seterusnya ialah tadi kita nak combine dua ni. So kita pergi pada page bawah. Baru. Kita lihat. Saya lukis balik semula. Tak risau. Saya lukis banyak kali berulang. Untuk kamu dalam pemeriksaan tak perlu lukis berulang kali macam saya buat ni kan. Sebab ini untuk explanation. Di sini tadi kita ada load warna oranye tadi kan. This is FV 11, this is FV 12, this is FV 13. Kemudian kita ada yang hijau tadi. Okey. Vektor begitu, vektor begini dan begini. This is FV 21, FV 22 dan juga FV 23. Okay. So combination kepada ketiga-tiga load ni menggunakan 4 kali. Jadi itu. Baik. Di sini lah FV kita panggil FV 1. Di sini adalah FV 2. Inilah FV 3. Jadi kalau kita lihat kepada lakaran kita ni, lakaran ni berdasarkan kepada beban shear saja, sama ada direct shear ataupun torsion, kita gabungkan. Kita ada buat pertama tadi,
Bot pertama, kita ada bot kedua dan bot ketiga. Bot yang paling tidak kritikal sekali ialah bot kedua. Jadi kita boleh abaikannya. Jadi ini kita boleh eliminate dia. Eliminate. Eliminate bot lah. Eliminate daripada further consideration. Kita tak pertimbangkan dia. Okay. Kita hanya mempertimbangkan bot 1 dengan 3 dalam fikiran kita. Dari segi gabungan load ini, kita tahu bahawa bot ketiga tu paling besar. Sebab apa bot ketiga tu paling besar? Sebab FV disebab primary load, directional load tu sama aja untuk ketiga-tiga bot. Tetapi untuk torsion tadi, secondary load untuk torsion tu, bot ketiga yang paling besar. Jadi gabungan ini sebenarnya kita tahu bahawa FV3 lebih besar daripada FV1. Okey, FV1. Namun demikian disebabkan oleh kesan bending. Kesan bending tu bot 1 dengan bot 2 ni mempunyai tahap kritikal yang sama dari segi aspek bending. Okey. Bot ketiga dia paling tidak kritikal untuk case bending. Bot ketiga tidak kritikal. Manakala bot 1, bot 2 tahap kritikal untuk bending sama, paling besar. Tapi disebabkan oleh pada ketika torsion ini dia yang paling rendah kan. Kalau kamu gabungkan bot kedua ini bending dan juga vektor FV2 ni, dia tidak menjadikan paling kritikal. Sebab ini dah rendah. Meskipun bending tu lebih tinggi di bot 2 dan bot 1, jadi dia tetap juga tidak kritikal di bot kedua. Jadi bot kedua ni kita boleh eliminate. Tak payah kira, kita boleh corak di dalam kepala kita saja kan. Sebab kita dah kira tadi kan. Tadi kekal dengan 1 dan 3. Okay. Jadi kita akan buat semakan pengiraan yang lebih detail bot 1 dengan bot 3 dengan mengambil kira kesan bending pada bending. Boleh? Jadi seterusnya ialah kita akan kira kat sini dah selesai ni, kita kira tau 2. Tau 2, tau 1. Bot pertama. Bot pertama. Jadi bot pertama ialah FV1 bahagikan dengan Q. Okay. Tau 3 is FV 3 bahagikan dengan AQ. Okay. Adakah AT kita tahu? Adakah AT kita tahu? Kita lihat dari segi magnitude ni, lihat dari segi magnitude. Bila kamu gabungkan di bot ketiga, kamu gabungkan dia, magnitude dia ialah 10 bot 3. Ya, bot 3. 10,536.6. Tak besar banding dengan yang ini. Okay. Kita gabungkan. Kita tak kira pun FV3 ni ialah FV13 squared plus dengan FV23 squared. Ini boleh guna teorem Pythagoras lah sebab dia bersenjang kat situ dan angle ni pun dia bersenjang. Okay. So FV13 tadi kita dah kira apa tadi? FV13 8 8. Saya rasa 8.
ribu. Okay. Plus dengan FB23. Okay. FB23. FB23 is 6857. 6857.1. Buat. Okay. Jadi ni kamu akan dapat jawapan ni. 10,536. Okay. Okay, sekarang saya ditunjukkan macam mana nak kira FB1. Okay, so FB1. Okay, kita lihat kat sini. Yang ini saya boleh jadikan dia seperti ini. Saya harap awak boleh dapat lihat. Inilah FB11. Kemudian FB21 dan ini adalah FB1. Okay? FB1. Boleh? Jadi untuk mengira FB1 ni, kamu perlu tahu apakah sudut di sini. Theta. Okay? Maksudnya, kamu perlu tahu sudut di sini. Okay? Sudut ni. Boleh? So, saya nak lukis kat sini. Saya lukis balik semula. Okay, ulang kali saya lukis. Okay? So, ini adalah part 1. Okay? Ini adalah okay? Saya tak boleh lukis nombor ni apa. Tahu macam ni. Yang ini so, lepas tu ini adalah FB1. Jadi yang kita berminat lah, kita nak tahu sudut ni. Theta. Okay. Sudut tu dah sudut theta lah. Theta. Baik, saya pakai color lain. Okay. Oh, lakaran saya tak berapa bagus. Kenapa tak bagus? Sebab sepatutnya ini 90 darjah. Okay. Patutnya 90 darjah. Saya padam lah Kita menginginkan awak nak faham lah. Explanation saya panjang. Okay. Nak bagi awak faham. Jadi dia nak selesaikan tu sebenarnya 30 minit je. Kalau dah faham. Okay. Again, saya detailkan dulu. Saya dapat lebih realistik lah. Sekarang saya
Ini formula dah. Kemudian kita ada load ni tadi. Kemudian kita ada ini adalah gabungan dia. Ini ialah F. Kita berminat dengan angle ni. So angle tu angle. Kalau kita teruskan yang warna oren ni, kita buatkan seluruh warna oren ni, kita ada angle sini. So basically this angle adalah sama dengan this angle. This angle. Jadi hijau ni seperti ini. This angle. Akan sama this angle. Boleh setuju lah sekarang. Boleh setuju lah. Okay. So, kita tahu bahawa yang warna oren tu dengan sini is 90 degree. Warna oren tu dengan garisan yang warna pink yang saya buat ni dia campur darjah. Okay. So sudut di sini okay. Sudut sini kita nak cari sudut yang warna cyan ni, warna biru cyan. Okay. So kita nak cari sudut sini. Okay. So let's say this is A, so this is B, this is B. Okay. Angle A, angle B, angle okay. Sebabkan ini sudut ni formula aja, so this is B. Okay. This is B sini, B sini, B sini. So basically theta is 180 minus B. Okay. Nampak? Ini geometri geometri. So kita tahu jarak dari sini ke sini is 150 tadi. Kita tahu dari sini ke sini jarak dia 100. So B is okay. So basically B is apa aja? Itu saja. Mula macam tangent 10 bahagi 15. So dapat 33 darjah dapat 33.69 darjah. So theta is 180 tolak 33.6. So theta is dapat 146.
0.31. Okay, kita balik pada solution. Kita dapat theta is 146.31. Okay. Then kita apply cosine rule. Okay, cosine rule. Balik pada yang ini. Balik yang ini. Okay. So FV1 is FV11 squared plus F V21 squared, okay, minus 2 times F V11 times F V21 setara dengan cos 146.31. Okay, so ini adalah square root. Okay, square root. So jawapannya ialah mana nak buat buku surat baru. Jawapannya ialah 13,582. Okay. Itu. Itu. F. Okay, so di antara dua ini, ia mengesahkan bahawa box satu adalah lebih kritikal untuk kesan shear, kesan shear secara umum. Antara dua shear, kesan shear. Okay. Dan bending pun box satu yang paling kritikal. Box dua kita abaikan. Untuk kesan shear dia less dominant. Okay. Kita consider box satu. Jadi dekat sini kita tahu box satu yang paling kritikal. Okay. So our conclusion is box 1, okay, is the most critical. Okay. So tau box 1 is 13,582. Uh, 2.7 bagikan dengan 80. Okay. Dan bending, okay, bending di box satu, this is bending. Jangan confuse dengan kita tak ada normal load bending. So bending tadi kita dah kira, kita dapat satu 45 145.5 80. So 80 kita tak tahu. So jadi DET is sigma 1 squared plus 3 tau 1 squared. Okay, so N dalam soalan ni diberikan N berapa? N
N is 3. N, sorry. 6. Faktor keselamatan adalah 6. So, N sama juga dengan SP bahagikan dengan sigma prime. So, dalam soalan ini, dia kita buka slide. Okay. So, slide saya lihat pada soalan dahulu. Soalan ni dia suruh pakai SAE kelas ini 9.8. Safety factor is 6. SAE kelas 9.8. Jadi kita pergi ke table ini. Kelas berapa ni? 6.8. 9.8. Okay. 9.8. Boleh? Dan proof strength dia is 650 megapascal. Untuk SAE kelas 9.8. So SP 650 megapascal. Okay. So SP is 650. Yang ini kamu masukkan dia, selesaikan, kamu akan dapat sigma prime dia. Sigma prime saya tak selesaikan di sini. Saya tak selesaikan di sini. Tak apa, kamu selesaikan sini. Jadi ini ialah angka 6. Sigma prime ini kamu akan dapat dia dengan angka X kita tak tahu sebab kita tak selesaikan, tapi bawah dia 80. X is satu number. Satu number. Bila awak selesai awak dapat. Jadi per 80. Sebab 80 kita tak tahu. So at the end of the day awak akan dapat kira apakah 80 daripada penyelesaian. Sebab ini tahu, ini tak tahu 80 saja. So awak akan dapat selesaikan 80. So 80 is 255.3. Okay. 255.3 mm square. So, lepas tu kamu akan pergi kepada table berbenang. Sama ada nak gunakan table 10.1 ataupun table 10.2. Since kita selesaikan dalam unit SI, so kita akan menggunakan isometric screw thread. So, kita dah kira tadi, kita dapat 255.3. Okay, 255.3. Jadi 255.3 ini okay, berada di sini. Okay, 255.3 square. Okay, so dia berada di sini. Untuk cos thread dia berada di situ. Di sini dia akan berada di antara ini. Okay, untuk fine thread. So, untuk cos series, okay, kamu akan gunakan bolt jenis M20 times 2.5. Oh, sorry. M22. Not 20 Itu cantik. Dia berada di tengah-tengah. Jadi kita akan pakai yang lebih besar. Okay. So, kita akan pakai
Dia berada di tengah-tengah kan, 255.3. Berada di tengah-tengah, jadi kita akan pakai yang lebih besar, 303 ni. Jadi M 22 nominal diameter dia adalah 22 mm dan pitch dia adalah 2.5. Ini ciri kasar. So find series, untuk find series kita akan pakai board jenis ni dengan M 20. Ini satu markah. Jawab satu, tak jawab dua sekali. Melainkan soalan disuruh kata menyatakan ciri halus. Jadi satu je lah. Kalau dia tak beritahu nak ciri kasar ke ciri halus ke, awak bagi dua sekali. Okay. Baik. Itulah dia jawapan. To 1.5. Kita nak buat jadual tadi. Oh ya, betul. Saya salah. This is ciri kasar. Yang ini. This is ciri. Jadi M20 time 1.5. Hati-hati hati-hati. Tadi ni ialah yang ini. Okay. So both akan prefer yang ni lah. Okay. Jadi jawapan yang betul adalah sini adalah 1.5. Okay. Baik. Okay. That is the end for this example. Ada sebarang soalan? Soalan yang ingin ditanyakan, yang mungkin ada keraguan, boleh tanya, tak ada masalah. Untuk yang bending V doktor. Yang atas tu. Bending ke mana? Ini? Yang ni. Bending Bukan apa? ke bawah. Bending ke? Yang atas. Apa lagi? Efisiensi tu. Atas efisiensi bukan. Bawah sekali tu je doktor. Oh ni lah. Okay. Ni. Bawah sekali. Macam tu formula dia ke macam mana? Yang mana? Yang Ni. atas. Ni. Atas doktor. Ni. Satu lagi atas dia. Ni. Ini. Ini lah. Yang bawah tadi. Sini. Ya, bawah. Ni. Ni. Ini adalah sigma prime. Sigma prime sama juga dengan sigma yang kali 1 kuasa 2. Kita tahu ini. Yang ini sama lah juga dengan tadi apa tadi? Fn 21. Okey, bagikan dengan AP, jadi kuasa 2 plus dengan 3. Okay. FV tadi saya pakai FV1 AP kuasa 2. Okay. So yang ni ada 80, jadi 80 dia akan boleh keluarkan lah. Tak nampak lah. Okay. Dia akan dapat FN21. Boleh?
Okey, ada apa soalan lagi yang mungkin mengelirukan? Ada okey. Baik, kalau tak ada apa-apa soalan, senyap semua. Uh, untuk minor project, untuk minor project, soalan dia adalah berbentuk seperti ini. Kalau kita lihat kepada contoh penyelesaian ini, dia dah bagi kamu tiang, dah bagi kamu bracket, dah bagi load bertindak di mana, bolt pattern dia banyak mana bolt dan sebagainya. Tetapi dalam soalan minor project, sebagai contohnya, saya akan bagi contohnya, saya bagi tiang. Ini ada tiang. Okey, ini ada tiang. Betul, saya bagi tiang. Okay. So, saya bagi awak plate besi sebagai contoh. Plate besi dengan bongkah sebagai contoh. Okey, bongkah kata. Jadi saya bagi size, saya tak bagi size. Saya kata saya bagi awak plate besi yang bongkah. Size saya tak bagi. Saya decide ni. Okay. So, ni tiang. So, sekarang saya nak awak design satu bracket untuk menanggung beban, pada sudut katalah, kalau saya lukis tu contohnya, nak sebab dia load dia 3 dimensi, saya lukis ini contohnya. Okay. Load dia bertindak pada angle ni. Saya harap boleh faham lah, kita akan belajar terus tak tahu kan. Load tu bertindak sini dengan nilai katakan 1,100 km. Saya bagilah vektor daya ni dalam unit vektor untuk menunjukkan arah vektor tu bertindak di mana. Katalah sini 100, sini 100, 100. Inilah tujuannya nak menggambarkan arah vektor tu arah mana. Dalam 3 dimensi. Dan kemudian dia bertindak tu di mana. Saya beritahu lah, kata daripada dinding ni ke sini bertindak kat bucu ni, daya ni bertindak dari sini. Kata dari sini bertindak kata 500 cm. Load bertindak, dia serong ke atas, dia tarik ke atas. Macam ada satu kabel tarik satu komponen, tarik untuk menanggung satu benda lah. Jadi design plate ataupun bracket yang akan dipasangkan ke dinding ni. Jadi kedudukan load saya beritahu, arah load saya beritahu, supaya semuanya dalam arah yang sama. Semua dari segi size komponen itu berbeza. Jadi satu kumpulan dengan satu kumpulan akan menggunakan size yang berbeza. Kalau sama tu, exactly sama tu, maksudnya meniru lah tu. Okay, meniru lah. Okay, so dia ada dua komponen macam ni. Okay. So dia boleh jadi katakan ada keping plate macam ni, dan kemudian ada bongkar. Contoh lah.
Awak design, nak design macam ni. Jadi dekat sini awak akan pakai bolt, 6 bolt katakan, contohlah. Ataupun nak pakai 8 bolt pun boleh, tak ada masalah. Jadi itu dari segi bolt pattern tu, berapa banyak bolt nak pakai, itu adalah keputusan awak bersama dengan kumpulan. Saya hanya menilai keputusan yang awak buat. Okay? Jadi berapa banyak bolt awak decide. Okay? Size bolt apa yang awak nak pakai itu awak kena decide. Saya akan bagi contohnya implementation safety factor je lah. Okay? 5. Okay? Alah daya saya dah bagi tadi. Menyerong tu. So bila menyerong tu kilasan pun ada. Jadi dia boleh jadi macam-macam. Jadi dia lebih open-ended concept. So sekarang awak kena faham dahulu proses untuk mengira. Dalam soalan minor project saya akan bagi plate. Macam keadaan sebenar lah kan. Macam keadaan sebenar. Bracket tu tak ada tapi awak kena design that bracket. Dan awak kena kira. Okay? Boleh? Saya bagi gambar. Jadi yang dekat sini pula, okey, dekat sini welding. Jadi saya bagi dua komponen. So awak kata, this is nak welding. Nak lekatkan di antara bongkar tu dengan plate ni awak welding. Then ada dua tu. Weld joint dan bolt joint. Jadi di peringkat awal awak akan discuss dari segi aspek free body diagram, dari segi berapa banyak bilangan bolt, kedudukan centroid untuk bolt dan weld. Once awak berdua orang tu dah clear, then okay, kau kira bolt, aku kira weld. Sebab weld pun sama juga, dia akan ada free body diagram, dia akan ada factor dia, factor daya dia sendiri. Jadi pengiraan tu lebih kurang mirip sama. Okay. Kita akan lihat weld joint pada pertemuan yang akan datang pada minggu depan. So minggu depan kelas hari malam juga hari itu. Okay. Baik, ada apa-apa soalan? Okay. Jadi awak bayangkan kalau macam contoh sekali macam bracket ni tak ada lah, ni ada kedudukan load. Saya buang. Saya buang bracket ni. Bracket ni awak kena design. Bilangan bolt pun saya tak bagi. Design. Okay. So, sebagai latihan awak cuba buat sendiri. Okay. Tukar nilai jarak ni, tukar nilai ni, tukar nilai ni, tukar bolt pattern. Katalah buat 6 bolt. Awak boleh buat sendiri. Dah study ni buat 6 bolt. Ataupun nak pandai lagi, buatlah 8 bolt, masuk lagi kat tengah. Okey, masuk kat tengah. Okay, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 bolt. Jadi bila awak buat kompleks yang macam ni, sebagai latihan awak sendiri, ini assignment awak. Okay. Jadi awak tahu dalam bolt yang banyak tu, 8 bolt, 9 bolt tu, bolt mana yang paling kritikal? Okay. Bolt mana yang kritikal? So awak boleh dapat gambaran sama awak nak besarkan apa ni? Size 80 ataupun awak nak pilih bahan grade bolt yang berbeza tu, ataupun awak nak banyakkan bilangan bolt. Okay, ada option awak banyakkan bilangan bolt ke, awak tukar size 80 ke, ataupun awak nak guna grade bolt yang lebih keras, lebih kuat lagi. Okay. Jadi itu option yang awak ada lah. Setiap kumpulan expectation saya ialah akan jawapannya tak sama lah. Okay. Jadi awak boleh tengok contoh-contoh di internet. Contohnya yang ini apa?
structure macam ni. Okay. 3, 4, 5, sambung. Okay. Ini bolt disambung begini. So, awak boleh fikirkan juga. Soalan yang macam ni saya bagi je. Dia untuk menyambung dua pipe sebagai contohnya. Jadi ada flange, kat sini flange, FLNC, flange joint, kita bolted keliling. So berapa banyak bolted nak kena pakai. Okay. Macam mana dia punya free body diagram, macam mana dia punya vector diagram dia. Jadi tengok contoh-contoh bolt joint di dalam internet lah. Contoh macam mana, banyak bolt dia pakai ni. Dia pakai I-beam. Okay, so dia ada satu joint yang ada joint dengan tiang. Dia ada apa tu? Sebab ada bracket di tiang, kemudian ada beam disambungkan jadi joint. Dia antara bracket kat tiang dengan I-beam tu macam tu. Okay. Jadi soalan saya tu ialah saya hanya bagi blade besi. Saya bagi blade besi, saya bagi senario. Okay, dan awak guna plate besi tu, sama ada awak nak bengkok ke, nak potong ke, nak apa ke plate tu. Kemudian nak berapa banyak bolt nak pakai, size bolt yang mana, itu up to your team. Saya akan nilai keputusan daripada apa yang awak nilai. Jadi sebagai latihan personal exercise, awak boleh bincang dengan kawan awak untuk imagine macam problem begini. You decide berapa size, apa bolt yang nak pakai. Okay? Itu saja. Kita analisis skop khusus kamu ialah sampai level static saja. Static analysis. Kita tak pergi kepada dynamic analysis. Dynamic. Due to fatigue. Due to fatigue. Ataupun cyclic loading. Kita tak consider cyclic loading on the boat. Okay. Sebab basically cyclic loading on the boat tu kita contoh macam bangunan ni dia ada live cyclic loading lah. Most of the time tu dia fixed load. Okay. Kalau cyclic loading dia lebih complex analysis. Dia nak pergi situ. Okay. Tetapi kefahaman yang awak dah belajar dahulu dalam topik ketiga itu sangat dah cukup boleh membantu awak lah untuk buat decision. Okay. Any question sebelum kita tamatkan kelas kita? Kita jumpa minggu depan untuk sambungan book. Jadi saya tak bagi assignment. Awak buat personal assignment. Kalau awak ada masalah, awak boleh PM saya. Ataupun awak boleh buat set appointment bagi yang mereka berada di campus. Boleh set appointment mereka nak jumpa saya di bilik saya. Di C23222. Okay. Tak ada masalah. Okay. Jadi imagine je soalan dia begitu. Jadi tanpa ada bracket, awak boleh design bracket dia jadi instead of this bracket naik ke atas ni, awak boleh L ke bawah kembali. What will happen? Apa yang berbeza? Okay. Okay. So saya akan bagi awak plate. Itu adalah soalan ya. Saya akan bagi awak plate. Saya akan bagi awak berapa banyak bolt, apa bolt nak pakai, itu awak decide. Dan keadaan sebenar macam tu. Kita cuba bagi soalan yang
seperti masalah sebenarnya. Keadaan. Sebab awak level degree kan. Sebab awak level degree. So kalau level diploma dia tak bagi soalan bentuk. Sebenarnya kita dah bagi awak. Ini sih bracket dia. Level diploma punya project lah. Dia tak open-ended sangat. Dia close-ended. Okay, any questions? Any questions before we left? No, doktor. Tak ada Baik. Kalau tak ada, terima kasih kelas 2 saya ambil attendance. Thank you, Doktor. Itu semua lagi baru saya nak Saya nak nama ni. Okay, saya dah snap. Okay, so kamu boleh meninggalkan kelas. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you, Thank you, doktor. Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum.